Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk mengambil bahagian dalam bahasan pagi ini. Tan Sri, bajet 2013 bagi saya amat signifikan dalam sejarah politik Malaysia. Nampaknya kedua belah pihak sudah mula matang dalam politiknya. Pakatan, bincang dan kritik bajet kerajaan, dan nampaknya ada wakil-wakil dari BN bincang dan kritik bajet pakatan. Nampaknya masing-masing pihak, kerajaan dan pakatan, saling buka-membuka rahsia musuhnya dan pertahankan bajet masing-masing. Dan akhirnya yang dipertua, rakyat yang akan menjadi hakim, mereka yang akan membuat keputusan dalam pilihan raya yang akan datang. Begitu juga sistem dua parti juga telah mula kelihatan muncul, Datuk Yang Pertua. Rakyat mempunyai pilihan yang makin jelas siapa yang akan mereka mahu untuk menjadi pemerintah di negara ini. Dalam pilihan raya yang ke-13, rakyat boleh memilih Pakatan Rakyat. Tapi jika Pakatan Rakyat gagal, mereka juga boleh balik kepada Barisan Nasional. Keuntungan kepada rakyat. Ini, Datuk Yang Pertua, adalah kejayaan kita sebagai ahli parlimen. Dan ini saya kira jasa kita kepada rakyat. Belanjawan yang dibentangkan yang menelan belanja 251 bilion oleh Menteri Kewangan saya umpamakan sebagai bajet mi segera. Bajet yang memberi jawapan kepada masalah rakyat secara jangka pendek, seperti kita beri ikan kepada keluarga yang miskin pada hari ini, tapi gagal untuk menyelesaikan masalah kehidupan keluarga tersebut untuk satu masa yang berterusan. Rakyat kurang duit, kita beri BRIM one off. Bujang kurang duit, kita beri wang tunai. Ini semua menggembirakan mereka untuk seketika, kerana hakikat sebenar 40% rakyat di luar menggelupur kerana keadaan amat menekan. Isu penting dan utama yang menghantui rakyat ialah pendapatan merangkak berkembang, tetapi harga barang melambung naik seperti roket. Bukan saja pembeli menggelupur, tetapi penjual dan pengusaha juga mengeluh. Datuk Yang Dipertua, kendalikan ekonomi negara sepertilah kita kendalikan kehidupan sebuah keluarga. Kita semua ada pengalaman. Kita ada keluarga. Kita tahu berapa khazanah dan harta yang ditinggalkan oleh ibu bapa kita. Dalam konteks ini, bagaimana minyak telah pun dianugerahkan oleh Allah kepada negara kita, dan kita tahu minyak juga mempunyai jangka hayatnya. Seperti dalam keluarga, kita ada anak-anak dan kita ada isteri atau isteri-isteri yang mesti diberi pelajaran, perlindungan dan keselamatan serta keselesaan. Pokoknya, Datuk Yang Pertua, kita tidak boleh habiskan harta tanpa kawalan, tetapi mesti mencari jalan berbelanja secara berhemah, naikkan pendapatan keluarga secara berterusan, beri ilmu dan pendidikan kepada anak-anak agar mereka tidak terus bergantung kepada famili, dan yang paling penting, Datuk Yang Pertua, mesti kawal gaya hidup isteri supaya tidak boros. Sebelum saya teruskan, yang Datuk Yang Pertua, saya nak ucapkan juga selamat datang kepada rombongan dari Dom Johor, Parlimen Kuala Pilah. Diucapkan selamat datang. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Datuk Yang Pertua, kita mesti berjimat. Kita mesti urus harta dengan baik. Kita mesti kawal gaya hidup kita dan mesti kawal isteri agar tidak, isteri dan anak-anak kita tidak merempat dan papa ke dana di hari muka. Untuk itu saya nak sentuh beberapa perkara. Yang pertama, di parlimen ini sendiri, Datuk Yang Dipertua, saya kira sistem yang kita amalkan harus kita lihat dan harus ada tindakan untuk buat perubahan. Sistem yang ada sekarang agak longgar.
Dan nampaknya eksekutif mempunyai kuasa yang amat luas dan menteri-menteri terlalu bebas. Kini bila kita ada rang undang-undang, Datuk Yang di-Pertua, kita kemukakan ataupun bajet yang kita kemukakan dan dibentangkan, selepas perbahasan dasar, semua ahli dalam Dewan ini akan terlibat dalam perbahasan di peringkat jawatan kuasa. Masa terlalu pendek untuk perbahasan dan kita tidak begitu mencengkam isu-isu yang dikemukakan. Ini kerana tidak wujudnya jawatan kuasa khas yang dipertanggungjawabkan untuk melihat satu-satu daerah-daerah yang kita bincangkan. Dan apabila kita luluskan undang-undang dan ianya menjadi undang-undang atau fakta, kadang-kadang masalah timbul kemudiannya. Sebab itu kita harus ikut contoh beberapa negara lain jika sistem itu memberikan manfaat kepada kita. Sistem jawatan kuasa sekalipun akan sekaligus memberikan pemerintah bagaimana dan boleh mengawal menteri dan kementerian, dan akhirnya rakyatlah yang akan mendapat manfaat darinya. Begitu juga dengan pembangunan, Datuk Yang di-Pertua, kita lihat bagaimana kerajaan telah pun meluluskan peruntukan untuk naik taraf parlimen kita sendiri. Kita amat berharap agar semua kerja-kerja dilakukan secara tender terbuka agar kualiti kita terjamin dan maruah kita tidak tercemar. Kita tak mahu bagaimana bangunan kita siap nanti akhirnya ada masalah, bocor di sana, bocor di sini seperti yang telah kita alami tidak lama dulu. Begitu juga peralatan yang dibekalkan, biarlah berbaloi dengan standard dan belanja yang kita keluarkan. Sebagai contoh, Datuk Yang di-Pertua, kadang-kadang komputer ni pun tak berapa nak bekerja seeloknya. Dan begitu juga sistem sokongan kepada ahli parlimen hendaklah ditambah. Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, di bawah Jabatan Perdana Menteri juga wujudnya Biro Tata Negara. Dan untuk 2013, kerajaan telah memperuntukkan satu jumlah yang besar, jauh lebih besar daripada yang tahun dahulu, iaitu 58 juta. Dan jumlah ini jauh lebih besar daripada yang diperuntukkan pada EPU. Saya faham tujuan BTN diwujudkan untuk kenalikan khusus-khusus dan program-program untuk meningkatkan kesedaran, cintakan bangsa, agama, patriotisme dan akhirnya sayangkan negara. Tidak ada masalah. Malah sejak BTN ditubuhkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak, malah sejak Kepala Batas menjadi pemangkin utama BTN, malah BTN jugalah yang menjadi jabatan dikawal oleh Kepala Batas apabila Kepala Batas menjadi menteri, hinggalah apabila Kepala Batas juga menjadi Perdana Menteri. Maknanya BTN sentiasa di situ. Dan sebuah lagu yang dinamakan lagu Anak Kecil Main Api menjadi satu acara penting dan wajib apabila setiap khusus BTN diadakan. Saya tidak ada masalah dengan lagu ini, betul, kerana semasa saya di universiti tahun 70-an kita diajar dengan lagu ini, dan pada tahun 80-an bila saya juga menyerajui BTN pun kita gunakan lagu ini. Cuma apa yang berlaku, Datuk Yang di-Pertua, ialah semenjak dahulu hinggalah sekarang, modul-modul dan input khusus-khusus ini di BTN tidak bertukar. Apa yang berlaku ialah zaman-zaman dahulu, peserta-peserta, anak-anak sekolah, belia-belia, mereka mungkin datang dengan maklumat yang amat terhad. Tetapi peserta-peserta sekarang, peserta-peserta khusus sekarang amat berbeza. Sebab itu saya nak sebutkan di sini bagaimana BTN harus mengambil dan dengan secara berani merubah input-input dan khusus dalam khusus-khusus yang mereka anjurkan. Hentikanlah dengan mengatakan, saya baru saja dapat laporan 3-4 hari yang lepas, Datuk Yang di-Pertua, bagaimana dalam khusus BTN pensyarah-pensyarah dan juga fasilitator mengatakan bahawa jangan sokong PAS di Malaysia ini.
Kalau sokong PAS, negara Islam akan diamalkan. Jangan sokong PAS kerana negara akan miskin. Jangan sokong PAS, negara akan mundur. Tengoklah Kelantan, bagaimana Kelantan amat mundur. Tapi itu semua fakta tak betul. Kerana melihat daripada buku belanjawan yang dikeluarkan sekarang, kawan-kawan kita di Sabah amat yakin apakah yang sedang berlaku di sana. Sebuah negara yang kaya sekarang ini duduk keadaan yang terbawah sekali. Baik itu juga dikatakan dalam satu kursus baru-baru ini, jangan sokong PAS, jangan sokong DAP pula. Kalau sokong DAP, Melayu akan jadi hamba dan agama Islam akan lenyap. Kristian akan menjadi agama rasmi. Dan kita lihat ini semua satu pembohongan. Kerana peserta-peserta kursus apabila dia dengar, dia balik, dia rujuk, dia boleh baca kepada media-media alternatif dan akhirnya dia tahu yang sebenarnya, contoh di Pulau Pinang, siapa yang menjual tanah Melayu kalau bukan orang Melayu sendiri. Jadi sebab itu kita belanja duit buat kursus, kita belanja duit untuk tukarkan persepsi pegawai-pegawai kerajaan, tukar duit untuk ubah persepsi guru-guru, belanja duit dalam BTN untuk ubah persepsi doktor-doktor, doktor gigi dan farmasi. Akhirnya mereka ada maklumat. Jadi kita buang duit, kita cerita benda yang tak betul dan dianya tidak memberi faedah, akhirnya kita habiskan duit. Sebab itu saya sekali lagi menyuruh supaya pensyarah-pensyarah, kalaupun nak jemput mereka, pilihlah mereka yang baik, mereka yang mempunyai fakta yang cukup. Kerana kalau kita memberikan maklumat yang tepat, malu saja. Begitu juga apabila dikatakan bahawa kalau sekiranya memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim, kita tidak menunjukkan satu kematangan kerana Anwar Ibrahim ni dulunya dipenjarakan oleh Dr. Mahathir, tapi Tun Abdullah Badawi lah yang membebaskan beliau. Saya terkejut dengan kenyataan begitu. Ini seolah-olah bahawa Anwar Ibrahim ni dipenjarakan, akhirnya dibebaskan bukan kerana jenayah dia, tetapi kerana politik. Mana ada orang yang berkuasa untuk penjarakan dia, ada juga orang yang boleh membebaskan dia, bukan oleh jenayah kononnya yang dilakukan. Sebab itu Datuk Yang di-Pertua, saya kira, saya minta, saya cadangkan dan saya merayu supaya BTN kena ubah input. BTN mesti ubah dengan bangun tinggi dan berani berubah, mengatakan peserta-peserta telah pun matang, peserta-peserta telah pun mendapat maklumat dan modulnya harus berkata, peserta-peserta sekalian, marilah kita sama-sama bangunkan negara ini. Kita mesti lawan rasuah, kita dedahkan penyelewengan, kita ajak rakyat agar tahu, rakyat semua tahu ahli politik mana, pegawai mana, pemimpin mana yang tidak amanah dan rasuah. Tak kira dari parti mana mereka datang, tak kira siapa dia, asalkan dia pemimpin dan rasuah, sama ada di pusat, sama ada di Kelantan, Kedah, Selangor atau Pulau Pinang, asalkan dia pemimpin dan dia rasuah, kita harus dedahkan dan kita memberikan keyakinan kepada peserta-peserta kita supaya dia menjadi seorang yang berani bercakap benar dan berani mengkritik serta memberikan maklumat-maklumat kepada pihak tertentu sekiranya dia ada maklumat sedemikian. Begitu juga kita mesti sebut bagaimana anak-anak kita di sekolah, di kolej, universiti sanggup bersaing, bukan sahaja di kalangan kita, di kalangan anak-anak bukan Melayu, di kalangan anak-anak di Sabah dan di Sarawak, tapi kita harus memberikan mereka keberanian untuk bersaing dengan negara-negara jiran. Bagaimana kita lihat rakyat di negara-negara jiran, bagaimana mereka mampu meninggalkan kita walaupun pada satu peringkat dahulu kita duduk sama dengan mereka. Begitu juga kita kena dedahkan dan kita kena ajar peserta-peserta kita agar mengatakan bahawa orang-orang yang mendedahkan skandal, orang-orang yang berani mendedahkan skandal, mereka inilah yang harus diberikan reward, diberikan hadiah, bukan orang yang diberikan, orang yang mendedahkan penyelewengan akhirnya diheret ke mahkamah kerana orang-orang ini orang-orang yang berani.
di peringkat akhir atau perangkap perenggan yang terakhir Tok Yang Pertua dalam lagu Anak Kecil Main Api ini ada satu ayatnya berbunyi gini. Kita sudah tiada masa, majulah dengan maha perkasa, janganlah terlalai, teruskan usaha melayukan gagah di Nusantara. Ini satu gagasan yang besar, tetapi saya kira dalam khusus ini juga harus disebut bahawa untuk Melayu jadi gagah, maka kita juga kena sebut, sementara kita kata inilah tanah Melayu, inilah negara kita, tetapi kita jangan lupa bahawa Melayu juga kena kerja rajin. Melayu juga kena pandai menguruskan bukan saja diri mereka tetapi juga alam sekitar mereka. Melayu juga akan, saya rasa, pasti jadi gagah di Nusantara kalau kita boleh berbeza pendapat dan pandangan masing-masing. Datuk Yang Pertua, seterusnya saya nak sentuh tentang keselamatan dan harmoni.